Kesalahan Tuhan Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu, dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Taala bagi segala makhluk. Dan jika pada suatu wajah sekalipun, yang ni kena bariskan, maksudnya tak ada sama langsung. Kerana segala yang baharu itu tiada sunyi ia daripada bahawa ia ada jauhar atau ada arat, dan Allah Taala bukannya jauhar dan bukannya arat, maka tiada ia menyerupai akan suatu daripada makhluk sekali-kali. Okay, cuba bagi ibarat yang lain. Yang kita kata Allah tu tak sama dengan kita, walaupun satu wajah pun. Kita ada tangan, Allah tak ada tangan. Betul tak? Kita ada tangan, Allah tak ada tangan. Kita ada kepala, Allah tak ada kepala. Kita ada muka, Allah tak ada muka. Kita turun, Allah tak turun. Kita naik, Allah tak naik. Lagi? Cuba tengok ibarat tu. Kita melihat, Allah tak melihat. Betul ke tak betul? Tak betul. Yang betul apa? Yang betulnya Allah melihat, kita yang tak melihat. Allah berkuasa, kita yang tak berkuasa. Sebab kita sekarang kita kata kita berkuasa, Allah berkuasa. Kita wujud, Allah wujud. Macam mana? Dia kata, kalau dalam ibarat ni, dia kata Allah tak boleh sama kita, Allah tak sama dengan makhluk, satu wajah pun tak boleh sama. Jadi maksudnya, kalau Allah wujud, kita apa? Kita tak wujud. Kalau tak wujud, cuba kawan-kawan sebelah, ada tak? Kita wujud ke tak? Jadi jawapan dia, betul jawapan dia. Sebenarnya Allah wujud, kita tak wujud. Tapi bila pegang kawan, ada pula Encik Afifi ni. Jadi macam mana nak cakap? Kita sebenarnya tak wujud, tapi bila pegang ada, macam mana? Jawapan dia, wujud tu wujud juga, tapi nama dia wujud majazi. Nampak tak? Suatu dia kata tak boleh sama, satu wajah pun tak boleh sama. Okey, sekarang kita kata kenapa tak boleh sama? Allah wujud, kita wujud, kenapa tak boleh kata kita wujud? Sebab maksud wujud tu ialah al-halu wajibul lidzat madamati zat ghair mu'allala bi'illatin. Sebab maksud wujud tu ialah satu sifat yang ada pada zat, selama mana zat tu tidak dikeranakan dengan satu kerana. Maksudnya wujud tu adalah satu sifat mesti berada pada zat, dengan syarat zat tu tidak dikeranakan dengan satu kerana. Maksudnya dia wujud, dia tak ada bapa sebelum, dia tak ada sebelum ni ada benda yang jadikan dia tak ada bercampur, kerana bercampur dua darah, tak ada. Boleh nampak tak? Okey, jadi sifat wujud tu memang hak Allah secara mutlak dan secara hakikat. Tapi dekat kita, macam mana kita nak kata wujud? Sebab al-hal wajibul lidzat, sifat yang wajib pada zat, madamati zat, selama mana zat itu ghairu mu'allalah. Kita bukannya ghairu mu'allalah, kita mu'allalah. Kita dikeranakan dengan satu kerana, bahkan banyak kerana. Kita dikeranakan sebab Allah nak jadikan kita. Kerana Allah jadikan, kita jadi. Kerana bercampur dua darah, darah mak dengan darah ayah bercampur, kita jadi. Nampak tak? Jadi kerana, bila ada kerana, sifat wujud tu tak boleh kita pakai secara hakikat. Tapi kita wujud tak? Kita wujud juga. Habis macam mana nak cakap status ni? Status dia terpaksa cakap wujud majazi. Sebab nak kata wujud tak boleh, wujud hakikat ialah Allah. Nak kata tak wujud tak boleh juga. Kita ada, nampak tak? Satu nama dia wujud majazi. Sebab tu dia kata sebenarnya Allah dengan kita tak ada sama, sampai satu wajah pun tak ada sama. Nampak? Satu wajah pun tak ada sama. Sebab sebenarnya hakikat kita bukan wujud hakikat. Okey, kemudian kalau saya bagi contoh pula. Saya bagi contoh. Sebenarnya bulan lepas saya dah bagi contoh dah, tapi sebab bab ni masuk, saya ceritalah. Okey, kemudian 10 8 minit ya. 10 7 minit. Okey, kemudian kita kata kita berkuasa, Allah berkuasa. Allah berkuasa, kita berkuasa. Yang biasa cakap macam ni kan Wahabi kan, biasa cakap, dia kata apa masalahnya nak sama Allah dengan makhluk? Sebab Allah berkuasa, kita pun berkuasa, kita pun boleh angkat, Allah pun boleh angkat. Dia kata macam tu. Okey, sekarang kita tanya, berkuasa tu apa? Kudrat tu apa? Kalau tadi wujud, satu saya kata kena hafal ta'rif. Kalau wujud tu apa? Wujud tu adalah hal wajibul lidzat madamati zat ghairu mu'allalah bi'illatin. Kalau dia kata kita berkuasa, Allah berkuasa. Sekarang kita tanya, kudrat tu apa? Kalau dia kata kita kudrat, Allah pun ada kudrat. Tanya kudrat tu apa? Kudrat tu ialah sifatun qa'imatun bidzatihi, sifatun qa'imatun bidzat, sifatun qa'imatun bidzat, betul. Sifatun qa'imatun bidzat la yata'atta bihi ijad kulli mumkinin wa idamuh ala wafqil iradah. Dia kata kudrat itu adalah sifat yang ada pada zat, la yata'atta bihi, tak dapat tidak dengannya, ijad kulli mumkinin, Allah menjadikan segala mungkin, wa idamuhu, dan Allah mentiadakan segala mungkin, ala wafqil iradah, dia mesti ta'alluq dengan iradah.
Jadi maksudnya kudrat tu adalah satu sifat yang ada dekat zat, dia tu akan menjadikan dengan muafakat iradah. Iradah nak jadi apa, boleh jadi. Nampak tak? Itu baru dikatakan kudrat. Okey, sekarang bila Allah nak jadikan makhluk, Allah hendak jadikan makhluk. Hendak iradah kan? Iradat. Lepas tu Allah jadikan makhluk, kudrat. Allah hendak jadikan makhluk, Allah jadikan makhluk. Iradat, kudrat, jadi. Okey, sekarang saya nak sampai masjid. Itu iradat kan? Saya nak sampai masjid. Lepas tu saya accident tengah jalan. Saya sampai ke tak sampai? Jadi kudrat ke tak kudrat tu? Tak kudrat sebab apa tak kudrat? Sebab kudrat dengan iradah tak muafah? Tak muafakat. Kita nak datang masjid, tapi kita tak boleh jadikan kita datang masjid. Nampak tak? Sebab yang dikendaki iradat itu iradat Allah. Sebab itulah dikatakan kalau kata kudrat pun kita tak ada. Kudrat kita pun kudrat majazi. Jadi tak timbul persoalan Allah melihat, kita melihat, Allah melihat, tak ada. Kita punya melihat tu tak boleh kata melihat. Sebab tu nak kata melihat juga kita kata majazi. Sebab tu penting ilmu ni supaya tahu kita dengan Allah tu memang tak ada satu wajah pun sama dengan kita. Sebab tu saya kata bariskan situ. Boleh faham ke tadi tu? Jadi ingat kalau orang cakap melihat, tanya dia melihat tu apa? Kalau cakap mendengar tu apa? Kalau melihat dengan mendengar, sama' dan basar, dia punya takrif dia sifatan qaimatan, sebab dia dua sifat sekali. Sama' dengan basar dua sekali. Dua sifat yang berdiri fi dzat, macam tu. Kalau kudrat satu je, sifatun qaimatun bidzat, macam tadilah dengan takrif tadi. Jadi dapatkan takrif tu. Takrif tu tuan-tuan boleh dapatkan dalam ni. Tuan-tuan kena buat homework sikit. Kalau tuan-tuan nak pandai, buat homework sikit, buka kitab Durus Tamin. Durus Tamin, tengok setiap sifat tu dia ada takrif dia sebelum dia masuk perbahasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab yang ringkas ialah Kifayatul Awam. Kalau tuan-tuan beli Kifayatul Awam ataupun beli je Tahqiqul Maqam. Dia biasanya kalau kita beli Kifayatul Awam dapat dengan Tahqiqul Maqam sekali. Dia macam ni lah. Tapi ni zaman saya dululah, ni 20 tahun dulu. Macam ni, dia tengah-tengah macam tu lah. Jadi dalam ni ialah Tahqiqul Maqam, sebelah ni Kifayatul Awam. Jadi bila tuan-tuan tengok dekat situ, dia ada takrif dia. Kudrat apa? Iradat apa? Ini kitab ni pun nanti kita akan baca juga. Sebab saya nak tuan-tuan belajar sampai habis. Nanti kita akan belajar. Kan bila tuan-tuan dah faham yang ringan-ringan ni, yang fardu ain, baru kita boleh panjat yang lain. Nanti barulah kita boleh panjat. Setiap sesuatu dalam perbahasan ada 4. Kita ada amrun i'tibari, kita ada amrun i'tibari, kita ada ma'dum, kita ada maujud, kita ada hal. Kita ada benda tu semua. Lepas tu pula ada ulama kata hal tu tak ada. Lepas tu amrun i'tibari pula dekat belakang Kifayatul Awam, nanti kita akan ada 2 pula. Amrun i'tibari kita ada amrun i'tibari ikhtira'i dengan amrun i'tibari intiza'i. Saya sebabkan dekat situ lah. Jadi buat homework sikit, ambil 2 kitab tadi Durus Tamin, ambil takrif dekat situ, lepas tu dengan Kifayatul Awam. Nanti boleh lah nanti. Jadi bila orang tanya Allah mendengar, kita mendengar, tak sama ke? Okey. Jadi tuan-tuan kena jawab macam tu ya.